Assalamualaikum guys, bersama aku lagi Zafri dalam YouTube channel Wibro. Aku tahu korang memang dah lama menanti video ini, yang mana ini adalah part ketiga yang menerangkan dan menjelaskan teori O'Hara yang baru. Dan ini juga adalah part yang terakhir lah untuk aku explain teori O'Hara ni. Tapi sebelum aku nak cakap pasal teori ini, community One Piece Malaysia, kita orang dapat satu berita buruk, satu berita yang agak sedih, yang mana salah seorang daripada member kita orang kan, which is aku rasa ramai dah tahu, yang mana ID Studio, which is partner aku dalam Wibro X ID Studio, bro Adam kita, dengan duka citanya channel dia ID Studios akan kena terminate dalam beberapa hari, tak silap aku. Kenapa kena terminate? Aku explain dululah apa yang aku tahu. YouTube ni, kita orang buat video ni, dia ada pantang larang dia, and kalau kita langgar pantang larang dia, kita akan dapat strike ataupun terminate terus. Okay, salah satu pantang larang dia adalah berkaitan dengan copyright lah, which is untuk YouTuber anime. Ini adalah satu problem lah. Copyright ni adalah benda yang kita orang kena jaga. Sebab itulah bila aku upload video, kadang-kadang aku kaburkan gambar kan, macam contoh reaction One Piece kan, korang nampak kabur, ada yang tanya, bang kenapa kabur sangat ni kan. Itulah reason dia. Sebab kalau aku tak kabur, aku boleh dapat copyright strike, dan copyright strike sangat bahaya, kerana kalau ada 3 kali strike, channel akan terus terminate. So itulah yang terjadi kepada Adam. Dia dapat 3 strike dan channel dia kena terminate. Tapi problem dia, ada orang report lah. Okay, so ada orang report. Tak tahulah kenapa nak kena report kan, padahal orang tu elok je buat video YouTube kan, tapi korang nak report gak. Itulah reason kenapa channel dia kena terminate. Tapi kita orang ada borak juga sikit, and dia kata dia tak give up. So insyaAllah akan ada channel kedua, tapi aku tak tahulah bila dia nak buat channel kedua dia tu. Dan mungkin Wibro X ID Studios akan ada lagi, dan insyaAllah aku akan keluarkan minggu depan. Tapi tak jumpa lagi, tak borak lagi lah kan. So bagi aku memang agak sedih lah, sebab channel Adam ni macam channel aku juga, channel One Piece yang baru je naik. So kita orang macam naik sama-sama lah, and kita orang pun macam start around the same time, which is awal this year kan. Tapi channel Adam lagi popular lah daripada channel aku kan. So sama-sama naik, and then tiba-tiba member kau hilang macam tu. So sedih lah, and untuk diri dia confirm lagi sedih, sebab effort berbulan-bulan ini ditarik sebegitu sahaja hanya kerana ada orang report, ada orang tak puas hati. Itu memang kacau lah. And kita orang YouTuber yang kecil-kecilan ni, walaupun dah monetize, dah boleh dapat duit, tapi tak banyak guys, memang tak banyak. Kalau compare dengan channel yang dah ada berpuluh ribu subscribers, dah 100,000, kira diorang boleh buat income lah kan, boleh buat steady monthly income. Kalau channel yang 1000 macam aku ni, 1000 pula, 2000 lebih subscribers ni, tak banyak guys, serius tak banyak, dan tak berbaloi dengan effort yang kita orang berikan. Okay, korang memang nampak ini video ni 20 minit ataupun 30 minit ataupun 10 minit video, tapi sebalik video itu yang sependek itu, dia ada sejam buat research, buat skrip, and then dia ada shooting sejam, prepare semua, and then editing yang boleh jadi 2 jam kan. And aku bukanlah nak bangga ke apa, tapi aku edit laju, and aku buat video laju, dan aku research pun laju. And aku tahu ada yang dekat luar sana memang ambil masa berjam-jam hanya untuk produce satu video YouTube, lagi-lagi kalau dia orang edit pakai phone kan. And bila dapat duit yang tak berbaloi pun, tapi because this is passion, ini adalah minat. Kalau dah nama minat kan, buat je lah walaupun tak berbaloi. Ok, aku minta maaf intro lama sangat tadi. Kalau nak tahu lagi pasal Adam, jangan risau, akan ada Wibro X ID Studio lah. Ok, so untuk mereka yang nak dengar teori O'Hara part ketiga, jom aku mulakan. So untuk part terakhir ni, untuk penjelasan video teori O'Hara, dalam part ini O'Hara cakap pasal rahsia apa yang berlaku dalam Void Century, macam mana ia berlaku, dan juga O'Hara reveal Devil Fruit Im Sama. Prediction dia lah, teori dia pasal Devil Fruit
ilmu. Okay, first kita start dengan Void Century dulu lah. So Void Century ni kita tahu adalah satu period yang berlaku lebih kurang 800 ke 900 tahun yang lalu, yang mana apa-apa yang berlaku pada zaman ini telah dirahsiakan, dan O'Hara berpendapat yang memori tentang zaman ini telah pun dipadamkan oleh Im Sama sendiri. Aku rasa agak logik juga kenapa dia fikir macam tu. Sebab apa? Okay, let's say lah kan, 800 tahun yang dulu ada something yang terjadi, dan ada orang, ramai gila orang yang hidup pada zaman itu, and kita tahu pada zaman itu bukanlah ada satu cleansing ataupun pembunuhan beramai-ramai. No, sebaliknya tiba-tiba orang macam lupa apa terjadi pada zaman itu. Sebab itulah orang rasa memori tentang zaman itu telah dipadamkan. Kalau tak dipadamkan, mesti akan ada moyang ni bagi tahu nenek ni bagi tahu anak dia bagi tahu cucu dia, kan? Mesti akan bawa sampai ke hari ini. Tapi masalahnya ketika ini orang tidak tahu pasal Void Century. Hanya mereka yang boleh membaca dan menjumpai poneglyph boleh dapat tahu apa yang terjadi dekat Void Century. Malah segala jenis pengetahuan tentang Void Century telah diharamkan. Macam apa yang kita tengok dekat Pulau O'Hara, yang mana semua telah dibunuh oleh Marine, dan hanya Nico Robin sahaja yang terselamat. So macam mana Im Sama, Celestial Dragon dan World Government memadam 100 tahun memori tanpa membunuh sesiapa? O'Hara kata memori dalam kepercayaan Japanese banyak dikaitkan dengan snow. Kita dapat lihat dekat anime, dia ada satu scene yang mana Luffy buat snowman dalam episod ni, and then salji turun secara tiba-tiba buat pertama kali. Bila kapal diorang bertukar arah, Luffy tanya Nami, dia lupa sesuatu ke? Lepas tu dalam keadaan kabut-kabut ni, Zoro pula bangun daripada tidur, and then tak ingat apa yang berlaku. So dalam scene ni O'Hara nak kaitkan memori dengan snow lah. Cakap pasal snow, satu arc, satu island yang sangat dikaitkan dengan snow, of course, adalah Drum Island. Dan kalau korang tengok video teori O'Hara aku yang first, aku dah cakap lah, Drum Island ini banyak gila related dengan Im Sama itu sendiri. Malah dalam arc ini jugalah kita dapat satu kata-kata terakhir yang sangat epic dan sedih daripada Dr. Hiruluk itu sendiri. Dr. Hiruluk cakap, suatu Going Merry dibakar dekat penghujung Ennis Lobby. Diorang menggelarkan scene ini sebagai in memory of Burning Mary. Dan dekat scene tu jugalah salji turun secara tiba-tiba, dan itu antara episod paling sedih jugalah dalam One Piece untuk aku. Tak lupa juga lagu ending pertama One Piece dimainkan, dan tajuk lagu tersebut adalah Memories. Satu lagi Winter Island yang wujud dekat One Piece adalah Punk Hazard, yang mana satu island yang agak dilupakan oleh ramai orang, dan hanya ada memori Dr. Vegapunk. O'Hara juga cakap yang Snowfall boleh dikaitkan dengan Destruction, dan contoh-contoh tadi pun boleh dikaitkan dengan Destruction ataupun kemusnahan. Kita ada Destruction of Snowman, Snowman boleh dihancurkan, and then kita ada Dr. Hiruluk yang telah pun mati terbunuh, and then kita ada Destruction of Going Merry, which is yang mana Going Merry telah pun dibakar, dan yang terakhir Destruction of Punk Hazard. Kita tahu Punk Hazard pun ada kemusnahan juga. Tapi contoh yang paling menarik, O'Hara kata sebenarnya ada dalam Whole Cake Island. Chapter 900 daripada Whole Cake Island melambangkan yang 900 tahun yang lalu Void Century telah bermula. Dekat chapter 901 pula yang bertajuk If You Die, Don't Die, kalau engkau mati, jangan mati, O'Hara somehow somewhere cakap ini boleh dikaitkan dengan tenggelamnya Laugh Tale daripada Bumi Jaya, yang mana Laugh Tale merupakan Ancient Kingdom. Okay, benda ni ada dekat teori O'Hara yang pertama lah. O'Hara juga cakap macam mana Laugh Tale itu ditenggelamkan ke bawah adalah dengan bantuan ikan-ikan paus, whales, which is agak mengarut, tapi sebenarnya dah ada dalam One Piece, yang mana kita nampak Labun pernah menelan satu macam pulau kecil lah kan, yang kita tengok ada crocus kat dalam tu. So O'Hara cakap mungkin ini yang terjadi dekat Laugh Tale. Chapter 902 pula bertajuk Enroll, yang mana melambangkan End of the War ataupun End of the Void Century.
yang mana Void Century telah pun diberhentikan dan memori manusia pada ketika itu telah pun dipadamkan. Kalau nak kaitkan dengan scene yang ada dekat chapter ni, ada. Dekat dalam chapter ini, kita ada scene Puding dan juga Sanji, yang mana Puding telah pun jatuh cinta dekat Sanji dan diorang dapat kiss each other, tapi Puding tak berani nak bagi tahu Sanji. In the end, Puding tarik memori Sanji menggunakan kuasa Devil Fruit dia. So ini mungkin foreshadow kepada apa yang berlaku dekat Void Century, yang mana memori manusia telah pun ditarik. Kita juga tahu yang Puding adalah salah seorang daripada golongan 3 Eye Stripe, satu puak, satu clan yang boleh baca Poneglyph kalau diorang dah reach diorang punya full potential. Dan 3 Eye Stripe boleh dikaitkan dengan Im Sama. Chapter 904 pula bertajuk Luffy, Emperor of the Sea. Sea dalam bahasa Jepun adalah Umi, dan Umi kalau korang terbalikkan jadilah Imu. Ohara menyebut beberapa perkataan ini daripada semua bukti tadi, yang mana dia akan mengaitkan ini semua dengan apa yang berlaku dekat Void Century. So Ohara kata ada Snow, Memory, Queen, Light dan juga Mirror. So ada tak chapter dalam One Piece yang boleh relate dengan semua ini? Ada, which is dekat chapter 902, chapter yang sama yang mana memori Sanji dipadamkan. So kita dah ada Erase of Memory. Dalam chapter ni juga Snow turun, kita dah ada Salji, dan dekat chapter ni juga kita nampak Bimam, which is the Queen, and kita ada Puding yang dikaitkan dengan memori sebabkan Devil Fruit dia. And last one, keyword dia adalah mirror, cermin. Ada tak cermin dalam chapter ni? Ada. Bukan cermin yang betul, tapi karakter Brule, anak Big Mom yang boleh menggunakan kuasa Devil Fruit cermin. Satu lagi karakter yang ada kaitan dengan tema mirror, light dan juga memory adalah Django, which is muncul dekat awal-awal One Piece dulu. Pertama kali Django muncul adalah dekat chapter 25, dan cuba teka tajuk chapter ini. Tajuk dia adalah 800 Lies, 800 penipuan. Soalannya sekarang, kenapa 800? Kenapa Oda tak tulis 600 ataupun 500 ataupun 100, tapi Oda tulis 800 lies? Adakah ini foreshadow kepada apa yang terjadi 800 years ago, which is Void Century? So berdasarkan semua ini, Ohara berpendapat yang Im Sama dan Celestial Dragons telah pun memanipulasi memori manusia pada ketika itu, pada zaman itu, dan mencipta 100 years gap 100 tahun. So macam mana diorang buat benda ni? Ohara kata Im Sama telah menutupi seluruh langit dengan warna putih dan memancarkan cahaya yang kuat dekat langit tersebut dan mencipta reflection sampai terkena kepada semua orang yang ada pada ketika itu. Dari situlah memori semua orang ini telah pun dimanipulasikan ataupun dipadamkan. Aku tahu benda ni dengar macam mengarut, aku pun macam tak adalah convince sangat pun, tapi ini pun anime kan, ini pun bukanlah cerita betul. Anime, apa-apa boleh berlaku. Dan benda ni juga dikaitkan dengan ataupun diinspirasikan oleh Kaguya dalam Naruto, yang mana Kaguya ada buat benda yang macam lebih kurang jugalah. Ok, Void Century kalau translate kepada number in Japanese adalah 989. So kita tengok ada apa-apa yang menarik tak terjadi dekat chapter 989. Yes, ada, which is dekat karakter Franky. Specifically, Franky punya power iaitu Radical Beam. Dalam scene tu, waktu Franky keluarkan Radical Beam tu, kalau korang tengok betul-betul, kalau korang zoom in, Radical Beam tu bentuk macam snowflakes. Ohara juga kata Fleet Admiral dan Admiral sebenarnya juga ada clue pasal kuasa Im Sama ni. Kita ada Sengoku, The Buddha, which is aku dah terang pun dekat part 1 hari tu. And then kita ada Kizaru, Light, kuasa Devil Fruit Light. And then kita ada Aokiji, Ice, ataupun dikaitkan dengan Snow. Dan yang terakhir kita ada Aka Inu. Aka dalam bahasa Melayu adalah merah ataupun red. So red, apa yang red? Red line. Okay. So Ohara kata Imu ataupun Im Sama menggunakan kuasa light dan snow untuk memadam memori orang lain
dan mencipta Void Century. Itulah teori pasal Void Century. Jom kita sambung kepada part yang paling last dalam video Ohara yang 40 minit lebih tu. Ini 5 minit yang terakhir, which is apa kuasa Devil Fruit Imu. Yes, Ohara berpendapat yang Imu ada Devil Fruit, dan Ohara cakap Imu adalah karakter yang sangat-sangat powerful. Dan ramai juga orang berpendapat disebabkan Imu terbalikkan jadi Umi, which is water, Imu ada Water Devil Fruit. Tapi Ohara cakap tak. Okay, dia ada satu Devil Fruit yang boleh dikaitkan dengan water, tapi bukan Water Devil Fruit. Sebaliknya, Devil Fruit yang paling rare dalam One Piece, kategori yang paling rare, iaitu Mythical Zoan. Okey, apa hint dia? Dekat Alabasta Saga, kita tahu yang Crocodile, villain dekat Alabasta ni, telah mempergunakan, telah manipulate orang-orang dekat Alabasta untuk mendapatkan ancient weapon, iaitu Pluton. Pada ketika itu, tak ada siapa pun tahu pasal karakter Crocodile ini. Sama juga macam Imu, tak ada siapa tahu pasal Imu. Dan kita tahu Crocodile, kuasa dia adalah Sand Devil Fruit, kelemahan dia adalah air. Dan kalau kita inverse benda tu, mungkin itu adalah kekuatan Devil Fruit Imu. Kita juga tahu yang Fishman Island adalah direct opposite kepada Marijoa. Fishman Island dekat bottom, Marijoa dekat atas. Kita tahu orang-orang Fishman boleh menggunakan Fishman Karate, satu martial arts yang mana diorang boleh manipulate bukan sahaja air, bukan sahaja ombak, bukan sahaja arus, malah apa-apa jenis partikel air yang wujud. Kalau partikel air dekat udara sekalipun, orang-orang Fishman boleh menggunakannya. So Ohara kata kalau Imu ada Devil Fruit yang kuat dan berkait dengan air, mesti dia boleh buat semua ni. Dan Ohara juga kata Imu ada Devil Fruit yang lebih better, version yang paling perfect, yang lebih perfect daripada Monet punya Snow dan juga Aokiji punya Ice Devil Fruit. Sebab apa? Kalau Imu boleh manipulate air, kemungkinan besar dia boleh bekukan air juga, dan kemungkinan besar dia boleh create macam-macam weather, sebab kita tahu air banyak menjadi faktor besar untuk segala jenis cuaca yang ada. Okay, dia mungkin boleh create tsunami, dia boleh create storm, thunderstorm, hujan, apa-apalah cuaca yang berkait dengan air. Cakap pasal hujan pula, kita tahulah hujan dengan water memang sangat-sangat related. Imu dan rain ada persamaan nombor iaitu 16. Water pula dalam bahasa Japanese adalah Mizu, dan bila ditranslatekan adalah 32. Yang mana dekat chapter 32, tajuk dia adalah Grave Danger ataupun Disaster, ataupun kaitkan lagi kuasa Destruction, macam aku dah cakap awal-awal tadi. So bukan sahaja snow, tapi rain ataupun hujan pun boleh dikaitkan dengan kuasa Destruction ataupun apa-apa jenis kemusnahan dalam One Piece ni lah. First, kita ada commander kedua untuk Blackbeard Pirates, iaitu Shiryu of the Rain, satu karakter yang boleh dikaitkan dengan tema kehancuran, kemusnahan, something like that lah. Dekat Dressrosa juga kita ada karakter Diamante, yang mana dia ada ability untuk menurunkan hujan iron dan ton, besi dan juga duri. Dan yang terakhir sekali untuk kaitkan dengan hujan, baru-baru ni dekat Arc Wano kita dapat satu karakter pembelot Barua kita, iaitu Evening Shower Kanjuro. Imu sama kalau translate kepada Japanese adalah 163. So, jom kita tengok apa yang terjadi dekat chapter 163. Macam-macam benda sebenarnya yang dikaitkan dengan Imu dekat chapter tu. First, kita nampak dengan sangat-sangat clear full moon, bulan penuh. And then kita nampak scene Luffy nakkan air, dahagakan air. And then kita nampak Vivi macam tutup muka dia sikit, macam mana Imu kita tak nampak wajah dia. Dan yang terakhir, kita nampak yang Cobra cakap weather adalah kerja Tuhan, dan Imu boleh dikaitkan dengan Tuhan. Dekat chapter 563 pula, dia punya cover page, kita nampak yang Chopper makan carton candy dengan beberapa ekor burung. Dan banyak gila karakter yang dikaitkan dengan Imu ada tema burung. Kita ada Nico Robin, kita ada Monet, kita ada Hawkeye, Mihawk, and then kita ada Doflamingo. So semua karakter ni kaitkan dengan burung lah.
So apa mythical creature yang boleh dikaitkan dengan burung, ada kuasa untuk manipulate air dan juga ada mata ketiga? Yes, ada satu mythical creature yang mana Ohara cakap mythical creature ini sering dikaitkan dengan eternal youth. Ada tema feminism, Buddhism, third eye Hinduism, ada kuasa water manipulation, ada sayap dan selalu dikaitkan dengan gods ataupun angels. Seperti Chopper yang ada human devil fruit, Sengoku juga ada model yang sama, human. Ohara kata sama pun sama. Dia ada human fruit, mythical Zoan model Apsus, the celestial water nymph. Which is, bila aku tengok buat pertama kali, aku tak tahu what the actual hell is that. Aku pun tak, dia sebut macam gempak ah, the water nymph. Aku tengok pun macam, ini binatang apa kan, ini creature apa kan. Tapi at the end of the day, creature tu wujud lah kan. Sebab kita pun, aku pun tak tahulah banyak pasal creature. So itulah teori dia, yang mana orang kata ilmu ada devil fruit, mythical Zoan, dan nama Zoan itu adalah Apsus. Korang tahu ke Apsus tu apa? Kalau korang tahu, korang bolehlah komen kat bawah. Sebab aku memang tak tahu langsung, tak tahu apa-apa. So bila reaction aku, bila tengok video tu, aku macam Apsus, Apsus, macam tu lah. Dia tak ada apa-apa yang teruja lah. Okay, so yeah, that's all for today's video. Berapa minit dah? Ui, lama bos. Disebabkan aku rasa dah terlalu lama, aku akan beri pendapat dan hujah aku dekat video lain lah kot. Mungkin ada part keempat, mungkin, tak janji. Ataupun aku akan bagi urasan aku dekat bila aku borak dengan Adam dekat Wibro XID Studio nanti. Okay, so guys, itu saja untuk hari ini. Teruskan support channel Wibro. And kalau Adam ada second channel, please follow his second channel. And jangan lupa like dan share video ini. Kita jumpa lagi dekat video akan datang. Assalamualaikum. Ciao.